Anak ni nak belajar agama dekat Jordan. Abah dia kata tak payah pergilah, nanti mati accident. Tuan, accident ni bukan kat Jordan je tuan, dekat Sorong boleh accident juga kan. Jadi ikut ilmu tu, ilmu tahap apa wajib. Kalau wajib tuan-tuan dia boleh pergi. Dalam konteks hadis ni Nabi SAW ajar kita jihad itu kalau belum sampai peringkat fardu ain. Kalau jihad fardu ain tu masa bila tanah air kita dijajah. Sultan Kiram bukan setakat dekat situ je, dia dekat Sulu dia tuan, bukan dekat Lahad Datu je. Dia dah merebak masuk ke Semenanjung semua. Dalam keadaan itu tuan, itu jihad itu bukan fardu kifayah lagi. Masa tu dah jadi fardu ain. Tak dapat dah mak kata tak payahlah kau duduk rumah je, tak. Masa tu tuan-tuan kalau dah negara diceroboh, negara Islam diceroboh oleh orang kafir, maka ketika itu jihad dah jadi wajib, tak perlu izin ibu dan ayah. Ini kakak-kakak nak puasa sunat. Puasa sunat izin suami. Okey, nak puasa sunat minta izin suami. Tapi bukan sunat bang, saya kotok bang, tolong pay ni tak habis lagi bang. Kan abang nak bayar aku fidyah, saya cakap macam tu. Kalau kotok tak payah izin. Okey, kalau kotok ataupun nazar. Apa kau nazar pula? Nazar lah bang. Abang tak jadi kahwin satu lagi, saya nazar dah ni, alhamdulillah lah puasa. Kalau nazar tak payah minta izin. Faham? Benda wajib tak payah minta izin. Tapi bagi tahulah. Kan mentang-mentang lah benda wajib, kita pun ambil kesempatan tak payah bagi tahu dah. Kita ni belajar agama, kita tahu tu kan. Bagi tahu juga pada suami supaya nanti jangan berlaku salah faham tuan. Hadis yang terakhir tuan-tuan, satu lagi, memberi nasihat mengikut keadaan seseorang. Tuan-tuan hadisnya, okey, hadis Nabi SAW, Nabi kata ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Nabi SAW bersabda, Nabi pernah berwasiat kepada aku, kata siapa ni? Abu Dzar, ya, bertakwalah kepada Allah di mana sahaja kamu berada. Kat mana? Dekat pejabat Rista pun kena takwa, dekat Masjid Negeri pun kena takwa, dekat padang bola pun kena takwa, tengok final bola hujung minggu ni pun kena takwa. Semua keadaan mesti ada takwa. Raya Ramadan pun takwa, Syawal pun takwa. Tuan-tuan di mana sahaja kamu berada, kamu kena bersifat takwa kepada Allah Ta'ala. Takwa ni pun mana? Berhati-hati, ikut perintah, jangan buat benda yang tak senonoh, jangan buat benda yang terlarang. Kan? Itu maksudnya ittaqillah haitsuma kun. Dan iringilah segala kesalahan itu dengan kebaikan. Nescaya kebaikan itu akan menghapuskan kejahatan tersebut. Maknanya amal soleh kita tuan, wuduk kita subuh tadi, kita melangkah ke surau, datang ke pejabat untuk cari rezeki yang halal. Kebaikan-kebaikan kita tuan akan menghapuskan dosa-dosa kita insya-Allah kan. Dan hendaklah kamu berakhlak dengan akhlak yang baik. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Kita bercampur dengan orang, biar elok perangai kita. Bukan sekadar kita baik dengan Allah Ta'ala, tapi kita juga tuan-tuan kena baik dengan manusia dan orang ramai ya. Jadi insya-Allah ada rezeki nanti kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Wallahu alam. Saya buka sesi perbincangan kalau ada. Silakan. Bismillah, kepada Ustaz, soalan 2 di akhir ceramah nanti. Terima kasih. Wih, banyak soalan. Saya baca soalan Bismillah. Ini bentuk karangan SPM dulu. Saya pernah baca satu kenyataan seorang ustaz mengatakan bahawa keluarga Syed Sharifah tidak boleh menerima zakat. Adakah benar? Bagaimana jika Syed itu berisikan wanita biasa yang ini bukan Sharifah? Okey, tuan-tuan, Syed dengan Sharifah ni kita sebut sebagai Ahlul Bait ataupun Ahlul Bait, keluarga Nabi. Tuan-tuan, setiap solat pada tahiyat akhir kita baca tu selawat tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Sayyidina Muhammad. Al itu keluarga Nabi. Keluarga Nabi ni tuan biasanya ialah dia macam-macam keturunan lah. Dia berkembang. Sebab Sayyidina Hasan tuan-tuan, isterinya yang saya baca 900. Dia kahwin 4, cerai 4, kahwin 4. 4 macam tu Sayyidina Hasan. Tapi zuriat yang banyak kita jumpa Sayyidina Husain. Dia boleh jadi Al-Hasani ataupun Al-Husaini. Okey, Sayyidina Hasan ataupun Sayyidina Husain lah. Okey, baik tuan-tuan sekalian. Kemudian Allah SWT, okey, jadi keturunan Nabi SAW tu Allah pelihara sampai hari kiamat. Ada di Yaman, ada di Mesir, ada di Maghribi, ada yang musafir sampai hari ini mungkin ke negara-negara Eropah, sampai ke Malaysia, pendakwa-pendakwa Wali Songo Indonesia. Kebanyakan mereka Ahlul Bait, keluarga Nabi SAW. Okey, dia banyaklah. Jadi daripada keluarga yang banyak tu dia pecah-pecah pula. Ada As-Saggaf, ada Al-Haddad, ada Al-Ba'lawi, banyaklah. Keturunan mereka tu banyak. Kita pun kalau tak biasa tuan-tuan, kita tak tahu dia ni nasab yang mana. Saya kawan-kawan dengan kawan-kawan saya yang saya ni memang senang kenal. Dekat Jelebu satu kampung, dekat Pahang, Pahang banyak Said, Johor pun banyak Said juga termasuk Sharifah ini jangan lupa Okey tuan-tuan baik. Sharifah ini dah pakai tudung alhamdulillah kan. Okey baik tuan-tuan sekalian. Jadi Said ni banyak Sagaf, jangan alkohol sudah. Al banyak, jangan alkohol sudah, itu tak nak Okey baik.
Ya, Menteri Mutahi kita pun Syed Hamid Albar kan, itu pun okey. Soalan dia sekarang ni, boleh ke Syed dengan Sharifah ni terima zakat? Ya, asasnya tak boleh. Sebab pernah ketika Sayyidina Hasan makan tamar itu tamar zakat dekat Baitul Mal. Sayyidina Hasan budak, tuan-tuan, dia ambil, dia kunyah makan. Budak lagi kan. Jadi Nabi keluarkan, Nabi jolok benda tu keluarkan. Sebab apa? Dia kata kita ni keluarga Nabi tak boleh makan harta zakat. Secara asas begitu. Tetapi masih terbuka kepada perbincangan, sebab ada ulama, termasuk guru saya pun Said juga di Mesir dulu, ya, Al-Kaf, Said Ahmad Al-Kaf, dia kata kalau dia menetapi ataupun memenuhi ciri-ciri asnaf, katanya dia Said. Tapi ada Said, tuan-tuan, yang tak kaya, ada Said yang lebih miskin daripada kita, ada Sharifah yang lebih susah daripada kita, maka dia dapat zakat atas asnaf fakir, miskin dan sebagainya. Boleh juga terima menurut pandangan yang kedua. Jadi kalau dia Sharifah ini jangan bagi, kalau dia Syed Hamid Albar pun jangan bagi. Tapi kalau Syed Sharifah yang agak mungkin susah, lebih susah, maka ada ruang-ruang yang baru ini yang dia boleh terima zakat. Okey, cuma soalan dia berkaitan tu, bagaimana Syed kahwin dengan Sharifah? Siapa suka kahwin yang bukan Sharifah? Kahwin dengan Sharifah lah. Tetapi istimewa tuan Syed, kalau kahwin dengan bukan Sharifah pun, walaupun isterinya nama Sharifah, nama Sharifah tetapi bukan keturunan Nabi, tak apalah kan. Tiba-tiba kita lahir, kita murid Said. Kau Said mana dia kan? Kalau mamak lagi kisah tuan, dia malam Jumaat lahir dah kisah Said dia. Pandai-pandai dia tuan Tak boleh. Sebab nanti orang keliru tentang nasab kan. Said ni dia ada, Said ni tuan-tuan, Said dengan Sharifah ni dia ada hak-hak yang kita tak boleh nak langgar tau. Sebab darah dia tu ada darah Nabi SAW. Dia macam ni, Said Sharifah ni dia buat ketaatan dia dapat 2, dia buat dosa dia dapat 2 juga, double juga. Sebab dia memalukan Nabi. Kan, dia patut dia jadi ustazah, dia jadi penyanyi, dia dapat 2 dosa. Okey, itu beza. Macam kita bulan Ramadan nantilah, kita Ramadan kita buat pahala, berganda, buat dosa berganda lah juga. Okey, baik. Jadi untuk yang Said kahwin dengan, ni pandai soalan ni kan, kalau lah Said kahwin Sharifah boleh dapat zakat, katanya kalau Said yang kahwin dengan bukan Sharifah lagi dapatlah zakat, ikut pendapat yang kedua tadi. Okey, baik. Seperti yang kita maklum, amboi soalan ni memang dahsyat. Akikah tidak boleh diberi makan pada orang yang bukan Islam. Bagaimana cara yang perlu dilakukan jika majlis akikah digabung dengan majlis kenduri kahwin? Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih sama-sama. Tuan-tuan, akikah yalah kalau nak buat dalam nak diadakan dalam majlis kahwin, cuma hati-hati dengan tetamu yang non muslim lah. Penyelesaian dia ada ulama cadangkan macam ni. Kita katalah kita buat kenduri itu besar, ramai kawan-kawan pejabat kita pun datang, adalah 50 orang yang bukan Islam datang. Jadi 50 orang tu kita anggarkanlah, makan 50 orang tu berapa banyak daging boleh habis. Kita anggarkanlah lebih kurang. Seorang kita ni takkan sekilo lah makan. Kan 50 orang tuan berapa habis kita anggarkan? 50 orang. Kita kan ada ayam, ada sayur, dia tak adalah telur daging tu kan. Dia macam-macam makanan ada kan. Katalah tuan-tuan letakkan 20 kilo. Saya bagi contoh maksimum lah. Kita kalikan 20 kilo tu kali sekilo, sekarang daging berapa? Kambing. Tuan-tuan ni memang tak makan kambing ni, tak tahu harga. Ayam punya kilo berapa je lebih kurang? RM30 lah. Artinya 600 lah tadi. Jadi RM600 kita telah gunakan untuk menjamu orang yang non-Muslim. Kita gantikan daging yang mereka makan tu, kita ambil RM600, kita sedekahkan kepada fakir miskin, berganti daging akikah yang dia makan tadi. Tuan-tuan nak larang pun tak boleh. Secara akhlak dan moral pun nampak kurang cantik. Sebab apa lah ni, dia tak boleh makan lah ni kan. Kita kalau dia je, satu kelompok ni, kita boleh hidangkan untuk dia je. Ataupun untuk lebih selamat, mungkin kita boleh hidangkan untuk dia tu bukan buffet lagi dah. Dia dah ada hidang khusus dia, non-Muslim. Moga anda cepat masuk Islam, dapat makan daging akikah. Kan? Jadi maknanya ada penyelesaian lah, boleh, tapi kita gantikan dengan bayaran duit. Adakah maksud nama dalam buku adalah tempat yang dijual di pasaran? Ni kelakar soalan tuan Maksud nama dalam kitab-kitab nama-nama baik dalam Islam kan? Nama-nama pilihan. Nama yang paling baik itu adalah Syuhada Mahmud Talib. Nama saya lah baik. Tapi nama Syuhada ni orang bagi kat perempuan. Saya pergi klinik gigi 2 minggu lepas. Sakit hati tuan-tuan Dia pegang kat benda saya ni, pegang ni. Puan Syuhada. Pandang muka kita dia pandang. Puan, saya kata kau panggil aku, kau panggil siapa ni kan? Puan dia pandang dia, akak tu kat kaunter. Puan Syuhada. Dia dah malu entah dia, aku salah nama kau. Dia pergi kawan dia menyorok. Kawan dia panggil Encik Syuhada. Tuan-tuan nampak Jadi Syuhada tu bagus juga, maknanya dia untuk orang lelaki Baik, jadi jawapan saya tuan-tuan, saya pernah dengar nama yang dilarang untuk menamakan anak, tapi maksud nama di dalam buku adalah baik. Contohnya Najwa kan biasa Najwa Latif. Najwa tuan-tuan maksudnya bisikan.
Tetapi di internet nama Najwa adalah antara nama yang dilarang untuk diletak sebagai nama anak. Apa hukumnya jika kita letak nama anak dengan nama tersebut? Baru terbaca tentang nama itu dalam internet, sedangkan anak kita dah besar. Tak apalah tuan-tuan. Jadi nama-nama ni tuan, ada nama-nama yang khilaf lah. Dia bukan terlarang. Macam saya nak sebut Najwa ni, dia bukan secara maksudnya bukanlah sampai peringkat haram, tetapi nama yang tidak memberikan satu maksud yang terlampau baik lah, ya? Macam nama Najwa ni kekal. Jadi kesimpulannya memang dalam buku-buku tuan-tuan bukan semua terjemahannya tepat. Bukan semua terjemahannya tepat. Kadang-kadang silap terjemahan. Kadang-kadang kawan-kawan saya ustaz-ustaz ni pun nama anak saya pelik-pelik betul. Saya kata, apa nama anak kau ni? Dia kata nama ni sekian. Tapi saya lah, pengetahuan saya tak naklah kecil hati kan, kawan kan. Setakat pengetahuan saya tuan, nama tu tak ada makna. Nama yang dia bagi tu kadang tak ada makna. Kadang-kadang makna dia tak betul. Entah bahasa Farsi, entah bahasa Iran, entah mana entah. Tak kono dengan bahasa Arab. Sebab tu lebih baik tanya direct lah kepada yang tahu, ya, lebih selamat. Jadi yang ada Najwa ni teruskan, insya-Allah jadi anak solehah lah. Okey, fidyah dan qada puasa ni soalan wajib lah. Minta ustaz jelaskan, ada yang orang kata bila kita dah bayar fidyah, puasa yang kita tidak qada tu dulu kena qada double ya ustaz. Senang je. Puasa dia tak berganda. Yang bergandanya kita punya fidyah mengikut tahun. Okey, saya pernah kirakan tuan tu ditampil ada kawan saya lelaki, dia memang mungkin masa remaja sebelum kahwin tu nakal sikit lah kan, dia tak puasa. Tapi setelah menjadi murid saya, dia insaf tuan-tuan. Saya nak taubat ustaz kira. Saya kira tuan fidyah tuan tak puasa dalam 10 tahun boleh bayar duit muka kereta 8,000 ke apa. Abang nak bayar? Tak jadilah ustaz, 8,000 mahal pun kan. Cantik muka tuan-tuan kan, suka tidur kan tuan-tuan. Jadi maknanya kalau fidyah yang berganda hanya fidyah saja, cupak makanan itu. Satu cupak tu kita nak kira senang je, 1/3 harga zakat fitrah semasa. Fitrah kita tahun ni kita mesyuarat fatwa bulan lepas kita letakkan kekal RM6.5. Jadi tuan-tuan bagi 3 lah. Bagi 3 lebih kurang berapa? 6.5 bagi 3 lebih kurang RM2. Biar lebih jangan kurang tau. Kita letaklah satu hari RM2. Kita bayar. Bayar pula jangan salah bayar. Dia terima fidyah ni 2 golongan je boleh terima. Fakir miskin je. Jangan bagi dekat amil, jangan bagi dekat ustaz, jangan bagi dekat fisabilillah, jangan bagi dekat anak yatim. Jangan dia mesti, kalau anak yatim tu miskin, dia dapat atas nama miskin lah, bukan sebab atas nama anak yatim kan. Jadi untuk kita bayar fidyah, bayar kepada fakir miskin. Macam mana nak kira fidyah kalau kita tak ingat jumlah puasa yang kita tidak ganti dulu? Minta ustaz jelaskan kadarnya dikira macam mana. Siapa suruh tak ingat? Siapa suruh tak catat kan? Catatlah, macam mana saya nak ingatkan tu tuan-tuan punya puasa. Kita kira jumlah yang paling maksimum. Kira dulu 5 tahun lebih ada 3 hari tak sempat, 4 tahun lepas ada 2 hari, 3 tahun lepas, kira lah daripada 5 tahun kebelakangan ni kita kira. Contoh 5 tahun lepas kan,